perempuan mana pula ni? Mana kau ada bual dengan mana-mana perempuan malam tu? Abang nampak kau bual seorang-seorang je. Abang ingat kau ni memang ada sikit tak betul bercakap seorang-seorang ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Nusantara. Welcome back guys to channel Anas Rahmat. Yang mana masih tak kenal dengan aku, nama aku Anas Rahmat, korang punya storyteller. Okay guys, kisah kali ni sebenarnya dikirimkan ke aku melalui email. Dah lama dah brother ni hantar email ke aku, sebelum puasa lagi hari tu. Cuma aku ni ada sikit ragu-ragu nak sampaikan cerita ni. Yelah, sebab kisah ni lain daripada yang lain sikit. Aku sebenarnya tak tahu nak klasifikasikan cerita ni seram ke, sedih ke ataupun misteri. So aku minta jasa baik korang. Aku harapkan korang ni guys, boleh dengar cerita yang aku nak sampaikan ni sampai habis. Lepas tu korang tinggalkan pendapat korang kat ruangan komen kat bawah ni. Cerita ni bagi aku agak menyentuh perasaan jugalah. Lagi pula bagi orang yang jiwanya lembut macam aku ni kan, memang ada sikit kalau terdengar ya, ada tersentuh sikit. Okay guys, kisah ni diceritakan oleh seorang kawan ni yang nak nama dia hanya dikenali sebagai Hairi. Kisah yang disampaikan ni berlaku dekat kawan baik dia, yang hanya dia nak kenali sebagai Syai. Bukan nama sebenar ya guys, ni nama samaran je. Lebih kurang 6-7 tahun yang lepas lah cerita ni pernah berlaku. Okey, sebelum aku nak sambung cerita aku ni, seperti biasa guys, aku nak minta jasa baik korang. Yang belum subscribe channel aku ni, please hit the subscribe dan like button tu dulu guys. Jangan lupa tekanlah loceng tu kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. So, aku pun tak nak membebel panjang. Korang pun tahu aku tak suka bebel panjang-panjang ni. Jom layan terus cerita ni geng. Jom, let's go. Kisah kali ni berlaku dekat satu mamat ni yang hanya nak dikenali dengan nama samaran dia Syai. Syai ni memang seorang yang unik sikit guys. Dia ni jenis suka bersendirian. Hobi dia pula bercakap dengan strangers. Bunyinya macam pelik kan. Dia suka bercakap dengan orang yang dia tak kenal, dengan orang yang asing bagi dia. Tapi itulah hakikatnya. Memang daripada sekolah lagi, si Syai ni jenis yang suka menyendiri. Dia tak ramai kawan yang betul-betul rapat dengan dia. Walaupun pada hakikatnya si Syai ni memang ramai yang suka nak berkawan dengan dia, cuma dia tak suka berkawan dengan orang. Syai ni jenis orang yang tak suka stick pada satu orang je. Dia suka berbual dengan orang yang memang dia tak kenal. Dia suka sangat bercakap dengan orang yang dia tak tahu pun entah siapa orang tu. Entah kenapa dia memang ada sikap macam ni. Kalau ikutkan perwatakan si Syai ni, orangnya boleh tahan juga handsome. Tapi itulah perangai dia kan. So daripada sebab perangai dia macam tu lah, menjadikan dia ni susah orang nak dekati jiwa dia. Sebab tu dia susah sangat nak ada girlfriend guys. Sebab dia pelik sikit. Bukan tak ada orang yang suka kat dia, cuma dia je yang tak suka kat perempuan tu. Bila ada waktu lapang je, si Syai ni dia akan pergi bercuti. Dia akan pergi holiday seorang-seorang je. Dia memang suka jalan-jalan kat tempat yang aman, yang sunyi. Antara tempat yang paling dia suka pergi holiday ni adalah dekat Pulau Tioman. Tempat tu memang aman lah, aman dan relax. Korang pun tahu kan, pulau, nama pun pulau, mestilah aman. Tapi dekat Pulau Tioman tu, tempat yang dia tak suka pergi dekat Salang. Dia kata kat tempat tu crowded, banyak orang. Mana yang kat Tioman ni mungkin tahulah tempat-tempat yang cantik kat Tioman ni. Tapi tempat yang dia selalu pergi, macam Kampung Genting, Kampung Paya. Senang cakap dia memang suka kawasan-kawasan kat sana tu lah. Lagipun kat dua tempat ni memang aman dan sunyi. So dapatlah dia ni kiranya relax dan tenangkan fikiran dia kalau dia pergi ke kawasan Tioman ni. Nak dijadikan cerita,
Satu hari tu Syai pergi bercuti ke Pulau Tioman ni. Kali ni dia bercuti agak panjang sikit. Entah kenapa dia bukan lagi pergi bercuti 3-4 hari. Biasa kalau dia pergi Tioman ni, dia pergi 3-4 hari. Tapi kali ni dia pergi selama 1 minggu guys. 7 hari. Entah kenapa lama sangat dia nak bercuti sampai seminggu kat Pulau Tioman tu, si Hairi ni pun tak tahu. Dan tempat yang dia tuju kali ni bukanlah Kampung Paya ataupun Kampung Genting. Kali ni dia nak pergi Kampung Mukut. Sebab kat situ kurang pelancong. Sebab hanya kat situ je lah satu-satunya kampung kat dalam Tioman ni yang masih kekal sebagai perkampungan nelayan. Antara misinya kat sana, dia nak rasa melepak bersama dengan orang kampung. Bukan dengan pelancong. Dia nak rasa dia ni bersama-sama dengan orang kampung. So hari tu si Syai ni, dia ambil feri dari Jeti Mesing hingga ke Kampung Genting. Sampai kat Kampung Genting, dia terpaksa bayar sebuah bot lain untuk bawa dia ke Kampung Mukut. Sampai kat Kampung Mukut masa tu lebih kurang dah jam 4 petang dah. Teruslah dia cari chalet-chalet yang boleh dia tinggal. Syai ni memang jenis yang bukan pergi bercuti ikut package. Dia tak ikut package. Dia jenis datang Lone Ranger je. Lepas dah sampai, barulah dia akan cari tempat-tempat yang mana dia boleh stay. Kalau tak dapat chalet, dia tidur kat orang kampung pun atau tepi jalan pun dia okey je. Dia tak kisah. Berbalik pada cerita tadi guys, kat Kampung Mukut ni memang tak ramai pelancong. Mungkin antara sebabnya dia agak jauh sikit daripada kampung-kampung lain. Nak sampai dekat Kampung Mukut ni pun hanya boleh sampai melalui jalan laut je. Kena naik bot. Sebab itulah tak banyak sangat pun chalet yang ada dekat kawasan Kampung Mukut ni. Tapi nasib lah ada chalet bajet dekat sini. Tak mahal pun harganya. Tak sampai pun 100 satu malam. Tapi korang faham-faham je lah kan. Kalau pun nama chalet bajet harga murah ni, korang punya expectation tu tak payahlah letak tinggi-tinggi sangat. Cukup lah ada katil dengan kipas angin je untuk tidur bilik air. Tapi si Syai ni dia tak kisah pun. As long ada pot, dia nak tidur pun dia dah syukur dah. Lagipun dia datang solo je. So tempat tidur ni bukanlah satu benda yang boleh dijadikan isu lah. Bukan isu bagi dia. As long dia dapat tidur, dia dah okey dah. So hari pertama tu tak banyak aktiviti yang dia dapat buat. Maklumlah dia sampai pun dah lewat, dah petang-petang sangat. So tak banyak perkara yang dia dapat explore. So malam tu dia hanya melepak kat satu kedai makan ni je. Kat kedai makan tu pun sunyi keadaannya. Hanya ada beberapa orang tua, orang kampung yang duduk melepak sambil mengetih kat situ. Pelancong memang langsung tak ada. So lepas habis makan malam tu, dia bercadang nak melepak kat tepi jeti. Sambil-sambil relax santai lah konon-kononnya. Dia tengok jam kat tangan dia tu dah nak dekat pukul 10 malam. Sampai kat jeti tu, dia tengok keadaan kat jeti tu memang suram-suram je. Hanya ada satu lampu Kalimantan je yang terbuka. Dia pandang keliling jeti tu, hanya ada seorang berada yang tengah sibuk memancing. Dan seorang perempuan yang duduk dekat hujung jeti sambil kaki dia terjuntai ke bawah. Si Syai ni datanglah kat berada tu dulu yang tengah mancing tu. Dia nak mulakan perbualan dengan berada ni. Banyak bang dapat ikan hari ni bang? Berada tu jawab yang dia baru je sampai kat situ. Berada tu pun macam layan tak layan je dengan si Syai ni. Mungkin sebab dia tengah sibuk nak siapkan joran dia nak mancing kan. Maklumlah kaki pancing ni, kalau dia nak memancing, dia memang tak peduli orang lain dah. Lagipun dia baru sampai, so memang sibuk lah sikit. So memandangkan berada ni tengah sibuk dan malas nak layankan si Syai ni, si Syai ni pun beralih fokus dia pada perempuan yang duduk sorang-sorang kat ujung jeti tu. Dia dekatkan diri dia dekat budak perempuan ni. Malam tu walaupun hanya ada satu lampu Kalimantan je dekat jeti tu, tapi suasana memang cerah. Cerah dek kerana bulan terang. Sampai je dekat dengan perempuan tu, Syai pun menyapa kat budak perempuan ni lah. Syai pun mulakanlah perbualan dia dengan budak perempuan ni. Hai. Itulah first ayat yang keluar daripada mulut Syai. Budak tu pun jawablah balik teguran Syai ni. Si Syai ni tanya, boleh tak kalau dia melepak sekejap dan berbual dengan budak perempuan ni? Budak perempuan tu jawab, boleh je. Dia okey je. Lagipun dia memang seorang-seorang je kat situ. Tak ada siapa pun lepak dengan dia.
So tak salah pun kalau Syai nak berborak dengan dia. Si Syai ni kenalkanlah diri dia dekat budak perempuan tu, dan budak perempuan tu kenalkan diri dia. Nama budak perempuan ni Maya. Dia penduduk kampung dekat situ. Malam tu si Syai ni dapat kawan baru penduduk kampung kat situ. Esoknya si Maya ni sebenarnya janji nak bawa Syai pergi hiking. Dia nak bawa Syai ni pergi tengok air terjun dekat kampung Mukun. So si Syai ni pun rasa seronok lah kan, dapat kawan baru. Lepas tu nak bawa dia pergi hiking pula. So tak payahlah nak pergi mencari-cari sendiri kan. Kalau dah ada orang kampung yang nak bantu dia pergi jalan-jalan dekat kawasan keliling kampung Mukun ni. So diorang ni pun plan lah nak jumpa dekat dengan kawasan tu juga, dekat depan jeti tu je. Esoknya dalam pukul 10 pagi. Malam tu memang rancak diorang berdua ni berbual. Seolah-olah macam lama dah diorang ni kenal. Malam tu si Syai ni balik ke Shirley dengan satu perasaan yang dia ni tak pernah rasa seumur hidup dia. Sebab jiwa dia rasa betul-betul seronok berbual dengan si Maya ni. Dia tak pernah lagi rasa seronok berbual dengan strangers mana-mana macam dia rasa seronok berbual dengan Maya ni. Itulah kali pertama dia jumpa seorang perempuan yang dia tak kenal, tapi dia rasa seronok berbual dan dia tak sabar nak jumpa lagi. Malam tu si Syai ni tak nyenyak tidur. Sebab dia rasa betul-betul tak sabar nak jumpa dengan si Maya ni pada esok ni. Dia nak tahu macam mana rupa bentuk Maya ni waktu siang. Sebab malam tu kat JT tu dia hanya nampak Maya ni dalam keadaan sama-sama je. Sebab hanya berbekalkan cahaya bulan dengan lampu Kalimantan yang suam-suam je. So dia tak sabar nak jumpa Maya pada esok dalam keadaan Maya ni di waktu siang. So esoknya seperti yang dijanjikan, dia pun tunggulah Maya ni kat tempat yang dijanjikan. Awal si Syai sampai masa tu, setengah jam awal daripada waktu yang dijanjikan. Tak lama lepas tu si Maya ni pun sampai. Entah kenapa hati si Syai ni berdegup kencang dengan tiba-tiba bila nampak Maya itu. Dia tergamam bila tengok si Maya ni. Itulah kali pertama dalam hidup dia nampak perempuan secantik ni. Perempuan Melayu, berbaju kurung. Sopan sangat nampak raut wajah si Maya ni. Putih kulitnya. Rambut dia panjang paras-paras bahu sambil dia ikat tocang tu. Betul-betul manis muka si Maya ni. Tak berkelip mata si Syai ni memandang muka si Maya ni. Dalam hati dia berbisik, masih ada lagi perempuan ayu macam ni wujud dalam dunia ni. Si Syai ni macam terpaku dan terpukau bila melihat betapa cantik dan manisnya muka Maya ni. Tak tergambar dengan kata-kata macam mana dia nak describe cantiknya si Maya ni. Maya ni pun tegur si Syai. "Hey, kenapa awak tenung saya macam ni? Ada yang tak kena ke dengan muka saya ni?" Sambil tersenyum pada Syai. Si Syai tersipu-sipu guys masa tu. Dia pun terus jawab, "Taklah, kita ni kan nak pergi hiking. Tapi awak pakai baju kurung je. Pakai selipar pula tu. Boleh ke?" Jawab si Syai ni seolah-olah macam kabel lain lah. Si Maya ni senyum je bila Syai jawab macam tu. Sambil jawab, yang dia ni kan orang kampung situ. Dia dah biasa dah pun jalan ke sana tu, ke waterfall tu. Cuma pelancong je yang jakun sangat datang kat situ dengan kasut hiking bagai. Sambil dia senyum-senyum dengan Syai ni. Senyum-senyum sinis, senyum-senyum manis ni. So mendengarkan macam tu, si Syai ni pun sengih je. Sebab dia rasa macam si Maya ni macam menyindir dia lah. So diorang pun mulakanlah perjalanan ke waterfall tu. Sambil jalan tu, banyak jugalah perkara yang diorang bualkan. Termasuklah soal-soal peribadi ni. Sempat lagi lah si Syai ni tanya pada Maya sama ada dia dah berpunya ataupun belum. Sebenarnya guys, masa tu, di saat tu, di detik tu, hati si Syai ni dah
terpaut pada Maya. Si Syai ni, dia ni tak pernah jatuh hati kat perempuan. Tak pernah sekalipun dalam hidup dia jatuh hati dekat mana-mana perempuan. Inilah kali pertama dalam hidup dia rasa perasaan macam ni. Cuma dia je yang tak sedar yang hati dia ni dah terpaut dengan si Maya ni. So diorang ni jalan kaki lah ke waterfall tu, yang ambil masa sejam dan meletihkan tu. Tapi guys, walaupun jalan kaki sejauh tu, yang ambil masa sejam katanya, dia macam 5 minit je bagi si Syai masa tu, dan langsung tak rasa letih. Sampai-sampai je kat air terjun tu, Syai pun tak tunggu lama. Dia terus je melompat ke dalam air terjun dengan baju-baju dia sekali. Seronok betul si Syai masa ni. Tapi Maya tak mandi sama. Dia sibuk dengan bekalan makanan yang dia bawa dalam mangkuk tingkat tu, mangkuk tepin. Tak berapa lama lepas tu, si Maya ni pun panggil si Syai untuk makan sama-sama. Syai tak tolak pun perlawan tu. Dia makan dengan betul-betul punya selera. Itulah lauk yang paling sedap dia pernah makan katanya. Dia memang lapar sangat. Almaklumlah, sarapan pun tak sempat sebab tak sabar sangat nak jumpa Maya kan. Nasib baiklah si Maya ni bawa bekal makanan daripada rumah. Lagi pula kata si Maya ni, makanan tu dia yang masak sendiri untuk Syai. Kalau tak, memang kebululah si Syai masa tu. Lepas habis makan tu, si Syai ni sambung berendam sikit. Sempat jugalah dia bergurau-gurau dengan si Maya ni sambil main renji-renji air kat Maya yang duduk kat gigi air tu. Syai betul-betul seronok masa tu, enjoy betul dia. Dan sedar tak sedar, waktu pun dah berlalu. Jam dah lepas ke waktu tengah hari dah. So si Maya ni ajak si Syai ni balik sebab dia kata dia ada urusan petang nanti. So bergegaslah diorang ni balik. Sampai kat tepi JT yang awal-awal diorang jumpa tu, si Syai ni minta nombor phone si Maya ni. Maya bagi tahu yang dia tak ada telefon pun. Bukan tak ada nombor phone, telefon pun dia tak ada. Kat kampung ni, network tak kuat. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So telefon ni bukanlah satu keperluan. Sebab itulah si Maya ni tak ada telefon pun. Barulah si Syai ni terfikir, ada betulnya juga kata Maya. Sebab phone dia memang tak ada network pun. Sebab itulah phone dia tak berbunyi daripada awal dia sampai. Sebelum diorang berpisah tu, sempat si Syai ni tanya dengan Maya, kalau boleh dia nak jumpa lagi dengan si Maya ni. Dia nak adakan next pertemuan. Maya bagi tahu esok petang dia akan teman Syai jalan-jalan dekat tepi pantai. Dia nak teman Syai melepak ke tepi pantai. Mendengarkan macam tu, si Syai ni punyalah seronok kan. Bila si Maya ni bagi tahu yang dia akan jumpa si Syai ni pada esoknya dan nak melepak dengan si Syai pula. Orang jiwa tengah bunga guys kan. Awet nak ajak lepak mestilah suka. Tepi laut lagi tu kan, punyalah romantik. So esoknya seperti biasa, si Syai ni memang tak sabar-sabar nak jumpa Maya ni. Dia tak sabar jumpa Maya lagi. 10 kali sekejap dia tengok jam dia. Lambat betul waktu nak sampai petang. Kejap-kejap dia keluar daripada bilik dia. Tapi dia tak tahu nak buat apa. Percutian si Syai kali ni tak banyak aktiviti pun yang dia buat. Nak main handphone dan update status kat FB pun network tak ada. So dia hanya banyak buang masa baring kat dalam bilik je. Lepas tu dia keluar sambil menunggu waktu petang. Tak banyak pun program dia. Tepat jam 5 petang, Syai dah terpacak dekat tepi JT nak tunggu kedatangan si Maya ni. Dia tunggu dengan penuh sabar. Diam tak diam, dah jam 6 petang dah masa tu. Tapi si Maya ni tak muncul lagi. Masa ni si Syai ni dia dah mula risau dah. Hati dia dah tak keruan sangat dah. Pelbagai persoalan bermain kat dalam fikiran dia. Maya ni lupa ke janji dia nak jumpa hari ni? Bisik hati si Syai ni. Sebenarnya guys, si Syai ni, dia betul-betul berharap yang Maya akan datang. Mesti datang. Tengah dia mengelamun kat tepi JT tu sambil menghadap ke laut yang cantik dan damai tu, tiba-tiba ada orang tepuk kat bahu dia. Maya yang segah dia sambil tanya dekat dia, dah lama ke tunggu?
Terus lega hati si Syai masa tu. Dia tengok jam dia dah pukul 6.30 petang dah. Maya minta maaf masa tu. Sebab dia kata dia ada hal tadi dekat rumah. Kena bantu mak dia settlekan kerja rumah dulu. Sebenarnya bila Maya dah muncul pun si Syai ni dah syukur dah. Tak lama lepas tu Maya ni pun ajaklah si Syai ni jalan-jalan tepi pantai. Sambil dia cerita serba sedikit pasal sejarah kampung Mukut tu. Maya ni bagi tahu yang dia lahir kat situ. Memang banyaklah dia tahu selok-belok kat kampung ni. Cerita pasal sejarah kampung Mukut lah, cerita tempat-tempat cantik kampung Mukut lah, dan banyak lagi cerita lain. Memang banyak benda yang dia tahu pasal kampung Mukut ni. Waktu berlalu. Sampai maghrib, isyak pun diorang ni langgar je. Hinggalah waktu dah sampai ke malam. Diorang melepak dekat satu tempat ni, ada batu besar kat situ masai surut. Diorang melepak duduk kat situ. Seronok diorang berbual bertemankan cahaya bulan. Syai pula rasa macam romantik sangat masa malam tu. So tepat jam 10 malam, Maya minta diri nak balik. Syai offer nak hantar Maya ni sampai depan rumah. Tapi si Maya ni cakap tak perlu. Cukuplah sekadar hantar dia ke tepi jeti tu. Rumah dia pun tak jauh daripada situ. Tapi guys, berkali-kali juga si Syai ni tawarkan diri dia nak hantar si Maya ni sampai depan rumah. Dan tetap jugalah si Maya ni tak bagi. Macam-macam alasan lah dia bagi. Termasuklah dia kata bapak dia ni garang. Takut Syai kena marah pula bila hantar nak dara orang malam-malam. Tapi bagi Syai ni, dia dah ready pun kalau kena marah dengan bapak si Maya ni. Dia tak peduli pun. Tapi akhirnya si Syai ni pun akur je dengan permintaan Maya untuk hantar dia sampai tepi jeti je. Dan sebelum balik tu sempat lagi Syai tanya dengan Maya kalau ada peluang untuk berjumpa dengan Maya ni lagi. Maya bagi tahu esok malam jam 10 dia ajak jumpa Syai ni dekat hujung jeti tempat diorang kali pertama berjumpa tu. Syai pun senyum lah dan bagi tahu kat Maya yang dia akan berada dekat situ. Dia pasti akan ada. Malam tu bila sampai ke bilik je, Syai ni punya senyum lebar selebarnya. Dia rasa dia dah dilamun cinta dah. Jiwa dia ni betul-betul berbunga-bunga. Tu baru dia faham perasaan jatuh cinta tu macam mana. Baru dia tahu perasaan makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Otak dia ni mengelamun aja. Dia cakap dalam hati, kalau betul lah Maya tu jodoh, dia sanggup berhenti kerja dan tinggal kat Tioman ni. Kalau Maya tak nak ikut dia balik JB, dia sanggup buat apa je demi Maya. Malam tu si Syai ni dia dah mula merancang untuk bagi tahu Maya isi hati dia. Dia cakap yang dia ni kena tekad, ini jodoh dia. Dia betul-betul berazam untuk jadikan Maya ni suri hati dalam hidup dia. Malam tu memang tak nyenyak si Syai ni tidur. Otaknya ni jauh mengelamun dan berangan-angan dah. Tak sesaat pun wajah Maya ni hilang daripada pandangan dia. Setiap waktu dan perbuatan dia ni hanya Maya je dalam fikiran dia. Fokus dia ni hanya Maya je. Diam tak diam dah 4 hari dia berada kat kampung Mukut Tioman ni. Memang tak banyak aktiviti yang dia buat selain pada bersama dengan Maya. Si Syai tak sabar-sabar nak jumpa Maya malam tu. Malam tu si Syai ni pakai baju tercantik sikit. Siap pakai perfume lagi. Rancangannya dia nak bagi tu Maya isi hati dia. Isi hati yang terbuku dalam hati dia ni. Dan dia harap-harap sangat yang Maya akan setuju untuk menjadi suri hati si Syai ni. Jam 9, si Syai ni dah keluar daripada bilik dia menuju ke jeti tu. Sampai-sampai kat jeti, dia nampak daripada jauh, rupa-rupanya Maya dah sampai dulu dah. Kali ni Maya awal daripada Syai. Sampai je dekat dengan Maya tu, si Syai ni pun tegur lah si Maya ni. Awal awak sampai ni, kan kita janji pukul 10 malam ni. Maya pula just tersenyum je, manis je muka dia. Sambil suruh Syai ni duduk sebelah dia sambil juntaikan kaki dekat jeti.
Lepas je Syai duduk, Maya bagi tahu yang dia sengaja datang awal. Sebab dia pun tak sabar nak jumpa si Syai ni. Mendengarkan macam tu, Syai punya jantung teruslah berdegup kencang. Dia punya happy hanya Tuhan je yang tahu. So secara tak langsung dia tahu yang Maya pun sebenarnya sukakan dia. So tersengih-sengih lah si Syai masa ni. So si Syai ni beranikan diri. Dia cari kekuatan dalam diri dia untuk sampaikan isi hati dia pada Maya. Syai toleh ke muka Maya. Maya pula pandang muka Syai masa tu sambil tersenyum-senyum ayu dan manis tu. Jantung Syai pula sentiasa berdegup kencang. Dia beranikan diri dia. Pelan-pelan dia pegang dan genggam tangan Maya. Tapi Maya tak menolak perbuatan Syai tu. Syai pun mulakan bicara kata yang dia dah simpan dari semalam lagi. Maya, Syai tak pernah lalu saat bahagia macam ni. Syai tak pernah jumpa gadis seindah Maya seumur hidup Syai. Syai tak pernah lalui perasaan ni seumur hidup Syai selama 26 tahun Syai hidup di bumi ciptaan Allah ni. Syai selalu ragu dengan hati bila menilai seorang gadis. Tapi perasaan ragu tu tak wujud bila bersama dengan Maya. Jika benar Maya ni adalah takdir Syai, ini adalah anugerah yang paling indah yang pernah hadir dalam hidup Syai. Bila Maya mendengarkan pengakuan Syai macam tu, secara tiba-tiba air mata Maya ni menitik. Dia tenung wajah Syai dalam-dalam. Dia terdiam sekejap. Syai pula masih menanti-nanti jawapan si Maya ni. Dengan tiba-tiba si Maya ni lepaskan tangan yang digenggam erat oleh Syai ni. Dilepaskan pelan-pelan. Dengan nada yang perlahan si Maya ni menjawab, "Syai, ini bukan anugerah yang diberi untuk kita, Syai. Ini adalah penyiksaan yang bakal kita akan hadapi. Kita hidup di dua dunia yang berbeza." Selepas je Maya membalas kata-kata Syai tu, terus dia bangun dan berlalu pergi. Syai yang masih duduk dekat situ tertanya-tanya dan masih tak faham apa yang berlaku. Dia tak faham dengan apa yang dimasukkan oleh Maya ni. Dia tak pasti apa yang berlaku pun. Sama ada cinta dia tu ditolak atau diterima, dia pun tak pasti. Yang dia pasti, dia kecewa dengan tindakan Maya yang meninggalkan dia malam tu bersorangan kat JT tu. So malam tu si Syai ni balik ke chalet dia dengan hati yang betul-betul hampa, dengan pelbagai persoalan yang bermain dalam fikiran dia. Persoalan-persoalan yang tak terjawab oleh dia pun. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Dia betul-betul tak faham. Dia berharap ada hari esok untuk mengubah keadaan. Dia nakkan keputusan daripada Maya ni sebelum dia berangkat pulang ke Johor Bahru. Hari kelima si Syai di kampung Mukut. Hari tu daripada pagi dia hanya melepak kat JT dengan harapan dia akan berjumpa dengan Maya kat situ. Dari pagi hingga ke petang, hinggalah ke malam. Namun Maya ni tak muncul-muncul. Kelibat dia pun langsung tak nampak. Syai betul-betul hampa. Hati dia ni dah mula rasa rindu dan tertanya-tanya mana Maya ni pergi. Dia nak pergi ke rumah Maya, dia tak tahu. Nak telefon si Maya, tak ada pula nombornya.
Sampai jam 2 pagi, dia duduk dekat ujung JT tu, di mana tempat pertamanya dia jumpa Maya tu. Namun Maya masih tak muncul-muncul tiba. So malam tu, hati si Syai ni betul-betul hampa. Hari ke-6 guys. Maksudnya hari terakhir sebelum dia akan balik pada awal pagi esoknya. Last day dia akan berada di Tioman ni. Dia betul-betul harap dia dapat jumpa Maya pada hari itu. Dalam hati dia kata dia harus cari Maya. Dia perlu cari Maya. Tapi persoalannya, kat mana dia nak cari Maya ni? So pagi-pagi lagi dia ambil keputusan untuk jalan kaki keliling kampung dengan harapan kalau dia nampak kelibat Maya ni. Tapi malangnya usaha dia tu gagal. Waktu petang, masa dia nak balik ke chalet dia tu, dia singgah kat satu kedai runcit untuk nak beli sesuatu, nak beli satu barang ni. Masa dia nak bayar kat kaunter tu, dia tanya dengan pakcik kedai ni, kalau pakcik kedai tu kenal dengan seorang gadis yang bernama Maya ni. Malangnya, pakcik tu cakap yang dia tak kenal pun siapa Maya ni. Sepanjang pakcik tu duduk kat kampung ni, tak ada pula ada gadis nama Maya kat kampung ni. Cakap pakcik tu. Si Syai ni dia jadi semakin buntu. Dan terus buntu. Dia tak tahu dah nak cari Maya ni kat mana lagi dah. Yang lagi pelik, bila pakcik pekedai tu bagi tahu yang dia tak kenal langsung orang yang bernama Maya ni. Walaupun pakcik tu sebenarnya dah lama duduk kat kampung tu. So siapa Maya ni sebenarnya? Saat ni, si Syai ni, dia dah mula rasa kecewa. Seolah-olah macam tak ada harapan lagi untuk berjumpa dengan Maya ni sebelum dia balik JB. Dan dalam masa yang sama, hati dia ni rindu betul dengan Maya ni. Rindu yang amat sangat. Perasaan rindu yang dia langsung tak pernah rasa dan hadap sebelum-sebelum ni. Dia kalau boleh tak nak balik JB pun selagi dia tak jumpa dengan Maya ni. So lepas maghrib tu, dia ambil keputusan untuk duduk sekali lagi kat ujung JT tempat dia jumpa Maya kali pertama. Sampai kat JT tu, dia nampak brother yang memancing masa hari pertama dia jumpa dekat situ. Dia nak cuba tanya kalau brother ni kenal dengan Maya ni ataupun tidak. Dia betul-betul harap kalau brother ni kenal dengan gadis yang dia jumpa masa hari pertama dia jejak kaki ke Tioman ni. Memandangkan brother ni pun ada sama masa kali pertama dia kenal Maya dekat tepi JT tu. Assalamualaikum bang. Saya nak tanya, abang kenal tak budak perempuan yang saya jumpa malam hari tu, yang masa abang mancing tu? Saya lepak sama dengan dia kat ujung JT tu. Brother tu pun jawab balik dekat Syai. Perempuan mana pula ni? Mana kau ada bual dengan mana-mana perempuan malam tu? Abang nampak kau bual seorang-seorang je. Abang ingat kau ni memang ada sikit tak betul bercakap seorang-seorang ni. Abang perhati je kau daripada jauh. Nak tegur kan, abang takut kau tengah emosi. So abang perhati je lah. Lepas tu ada satu hari tu abang perasan juga kau jalan kat tepi pantai sambil cakap seorang-seorang. Abang ada tegur kau masa tu, tapi kau buat diam je. Mungkin kau tak perasan abang tegur kau. Kau menonong di jalan seorang-seorang sambil berborak dengan siapa pun abang pun tak tahu. Kau okey tak sebenarnya ni? Terdiam sekejap si Syai ni bila mendengarkan kata-kata brother ni. Dia rasa seolah-olah macam brother ni bergurau kot. Tak mungkin dia bercakap seorang-seorang. Dia memang yakin yang dia bersama dengan perempuan cantik bernama Maya ni. Cuma brother ni je yang mungkin tak perasan muka Maya ni kot. So Syah ambil keputusan nak balik bilik je dan tak nak langsung adapt apa yang brother ni cakap. Dia anggap brother ni hanya bergurau je. Dia tak terima pun kenyataan yang apa brother ni cakap pasal si Maya ni. Dia tak terima pun bila brother ni cakap yang si Syai ni bercakap seorang-seorang malam tu. So malam tu si Syai ni packing barang-barang dia untuk balik esoknya. Dia mengemas dengan hati yang betul-betul berat nak tinggalkan kampung tu. Hati dia belum puas lagi tak jumpa Maya. Dan dengan tiba-tiba dia terfikir kata-kata akhir sebelum Maya tinggalkan dia malam tu.
kita tinggal di dua dunia yang berbeza. Apa maksud maya ni? Syai mula faham dengan maksud maya ni. Cuma dia tak mampu nak terima kenyataan ni. Dia tak mampu nak terima. Dia tak mampu nak terima orang yang dia kali pertama jatuh cinta, tapi sebenarnya tak wujud. Siapa Maya ni? Kenapa dia buat Syai macam ni? Semua ni menjadi persoalan buat Syai. Si Syai ni memang betul-betul kecewa malam tu. Hati dia koyak rabak sebenarnya. Hati dan otak dia masih tak boleh nak faham dan adapt. Betul ke Maya ni adalah seorang manusia ataupun bukan? Ataupun siapa Maya ni? Dia tak mampu nak jawab soalan tu. Tapi guys, dia set dalam otak dia, Maya ni betul-betul wujud. Sampai je kat JB, Syai ni bermuram je. Dia masih tak boleh hadapi kenyataan dengan apa yang berlaku. Dia tak boleh move on dengan hidup dia. Selepas sebulan keadaan ni berlaku, Syai ambil keputusan untuk pergi balik Tioman Kampung Mukut tu. Sebelum dia pergi Tioman tu, dia cerita balik apa yang berlaku kat Tioman. Dan kenapa dia nak pergi Tioman balik ni. Dia cerita dekat si Hairi ni. Hairi ni kawan baik dia. Hairi ni jugalah yang tulis dan ceritakan balik kisah ni kat aku dan sampaikan kat korang. Detail si Syai ni cerita daripada A sampai Z kepada Hairi. Dia kata dia nak balik semula ke Tioman. Dia kata dia nak cari Maya kat Tioman. Dan dia tak peduli pun siapa Maya ni. Sama ada Maya ni hantu ke, orang ke, dia tetap nak jumpa Maya. Dia betul-betul rindukan si Maya ni. Dia tak boleh hidup tanpa Maya. Lepas Syai kembali daripada Tioman, si Hairi ni bertanyalah dengan si Syai ni, sama ada dia jumpa Maya ke ataupun tidak. Tapi si Syai ni diam je. Syai tak cakap apa-apa pun. Diam tak diam. Setahun dah berlalu. Tapi Syai ni still tak boleh move on dengan Maya ni. Kerap kali jugalah dia pergi Tioman. Tapi dia tak pernah cakap pun ke mana tempat yang dia tuju kalau dia pergi ke Pulau Tioman tu. Sama ada Kampung Mukut ke, Kampung Paya ke, Kampung Genting ke, dia tak cakap pun. Lepas tu dia balik, dia takkan cerita langsung apa pun aktiviti dia dekat Tioman. Kadang-kadang si Hairi ni nampak si Syai ni borak sorang-sorang, seolah-olah macam dia berborak dengan Maya. Dan Hairi ni berulang kali jugalah nasihatkan si Syai ni supaya dia pergilah berubat. Carilah orang pandai-pandai sikit untuk bantu dia lupakan si Maya ni. Tapi si Syai ni dia tak nak berubat. Dia cakap biarkan je dia. Biarkan Maya tu hanya berada kat dalam fikiran dia. Dan dia yakin satu hari nanti Maya ni akan kembali pada dia. Maya tu cinta pertama Syai. Dan Syai akan sentiasa tunggu Maya. Dia yakin yang Maya tu wujud dan diciptakan untuk dia. Luluh hati Hairi ni bila dengar si Syai cakap macam tu. Tak tahulah dia ni nak nasihatkan macam mana lagi dah. Masalahnya si Syai ni yang tak nak melepaskan si Maya ni. Hingga ke hari ni, saat dia menulis cerita ni, si Syai ni masih lagi dalam keadaan yang sama dan masih lagi tak dapat nak move on. Allahu Akbar. Orang bercinta ni memang unpredictable guys. Kali pertama aku dengar dan baca cerita ni, aku sendiri sebar sikit mendengarkannya. Aku faham dengan kisah cinta at first sight ni, cinta pandang pertama. Aku faham juga kisah bila Fras menonggeng dengan first love ni. Aku yakin ramai juga di antara korang ni pernah melalui situasi putus cinta kali pertama. Cuma macam mana kau nak handle dan adapt dengan situasi yang menjadi persoalannya ni. Aku tak nak judge pasal Syai ni. Aku tahu bukan mudah nak move on. Lagi pula si Syai ni bercinta dengan orang yang dia tak pasti siapa pun. Cuma aku nak nasihatkan sikit. Bukan untuk Syai je, tapi untuk semua yang dengar channel aku ni.
Suka ataupun tidak, kita kena terima ketentuan ilahi ni guys. Kena terima pada qada dan qadar. Semua yang berlaku ni dah ketentuan pun, dah tertulis pun, tak ada yang kebetulan pun. Aku selalu ingatkan diri aku dengan kawan-kawan yang rapat dengan aku ni, Tuhan ni, Allah Subhanahu Wa Taala, sengaja temukan kita pada sesuatu yang salah sebelum temukan kita pada perkara yang betul. Jadi, kalau orang yang kau temui itu bukanlah orang yang betul untuk kau, janganlah kau kecewa. Sebab Tuhan belum temukan kau lagi dengan orang yang betul je. Kau kena yakin dengan ketentuan ni. InsyaAllah ada satu hari nanti kau akan ditemukan juga dengan seseorang yang betul-betul mampu bahagiakan kau. InsyaAllah guys. Berdoalah. Minta pada Allah. Fikir-fikirkan apa yang aku cakap ni guys. Okay? Okay guys. Panjang cerita malam ni. Sampai sini je malam mistik kali ni. Sebelum tu aku nak minta korang tolong follow channel Instagram dan TikTok aku ni. So korang bolehlah tahu update dan info channel aku selalu. Dan yang paling penting sekali guys, tolong subscribe channel Anas Rahmat ni guys. Sehingga kita berjumpa lagi di malam mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.